Ramai yang nak tahu macam mana nak lulus temuduga kerajaan. Tapi kebanyakan video yang Apis tengok dekat YouTube, banyak yang tak share video yang betul-betul proper untuk share tips dan trik macam mana nak dapat lulus untuk temuduga. Okey, kat sini video ni tak semestinya korang boleh guna untuk temuduga kerajaan, tetapi tips ni korang boleh pakai untuk kerja swasta ataupun kerja kerajaan. Dia boleh apply dekat mana-mana tempat sebab ni adalah antara basics temuduga yang korang kena berlatih bila korang nak dapat job dekat mana-mana tempat. Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. Last month Apis baru lepas habis college and Apis dapat college KKM. Apis belajar perubatan. Semua kos yang Apis belajar ditanggung oleh kerajaan. Tapi untuk korang dapat masuk college yang Apis belajar ni, korang kena lulus test dan korang kena lulus interview. Korang kena alert tau. Korang kena tengok video ni sampai habis sebab Apis akan letak satu tips yang betul-betul korang kena alert dan fokus untuk korang pakai masa korang interview. Sebab kalau korang tak betul-betul kalau korang tak ikut cara ni, mungkin korang tak boleh dapat kerja. Ni adalah antara basic yang korang kena praktik bila korang nak dapat temuduga, okay? Make sure korang tengok video ni sampai habis. Okay, tips yang pertama, korang kena sediakan file, especially untuk resume korang. Korang kena susun resume dan file-file penting korang dalam satu file penting, file holder yang penting untuk korang bagi dengan penemuduga. Pastikan dokumen yang korang bagi tu dia kena jelas and senang untuk dibaca oleh penemuduga. Sebab bila korang susun dengan betul korang punya dokumen, so the first impression penemuduga akan tengoklah korang ada credibility untuk melakukan kerja tu secara detail. So dengan pastikan dokumen korang memang teratur, so nampaklah, so diorang nampaklah korang ni macam seorang yang perfectionist. Korang ni memang betul-betul bercredibility untuk betul-betul nak dapat kerja and jadi seorang yang berintegriti bila korang dah dapat kerja nanti. So that is our first impression. Korang kena susun resume betul-betul. Tapi make sure kalau korang buat resume, janganlah menggunakan warna yang terlampau terang masa korang buat resume. And then semua file korang tu, korang kena letak subtopik. Contoh macam sijil kelahiran, korang kena letak first sijil kelahiran, lepas tu baru korang letak sijil dekat belakang tu. So nampaklah dia macam ada subtopik untuk setiap file holder kita orang tu. So nampaklah setiap dia belek-belek kertas tu, dia nampak kemas. The first impression sangat penting untuk dia tahu yang korang ni betul-betul boleh kerja ataupun tak. So that is the first thing korang kena praktik. Okay, untuk tips yang kedua, korang kena pilih pakaian korang. Make sure formal, kemas dan warna dia tak terlalu terang. Okay, kalau macam warna macam Apis ni, sebab dia warna bersinar, dia tak sesuai untuk korang pergi interview. Tapi korang boleh pilih pakaian korang dengan warna biru, hitam, warna putih. Sebab mostly kalau kita tengok orang pergi interview, memang colour formal macam ni yang diorang akan pakai untuk diorang pergi interview. And then bagi yang lelaki, korang kena pakai necktie. Untuk pakaian perempuan, Apis tak sure, tapi kebanyakan orang yang pergi interview kerajaan, diorang akan menggunakan pakaian kebangsaan, iaitu baju kurung. So korang boleh pakai pakaian tu untuk korang pergi interview. The first impression untuk dari segi luaran pun sangat penting. At least korang nampak kemas, and then korang nampak teratur, rambut korang kemas, and korang punya skin nampak clear lah. Kalau Apis, sebelum Apis pergi interview tu, Apis turunkan berat badan Apis. So BMI Apis dia tak terlalu macam pergi ke obesity. Okay, untuk tips yang ketiga ni adalah tips yang sangat-sangat penting sebab ramai yang tak praktis ni untuk diorang pergi interview. Bagi diorang, kalau diorang pergi interview, diorang just pergi and cuba nasib. Tapi sebenarnya korang kena buat a lot of preparation. Kalau korang tak buat a lot of preparation, mungkin korang akan terlepas dengan perkara-perkara yang korang sepatutnya alert semasa korang interview. Apis dah pernah buat benda ni, so Apis rasa benda ni tak penting. Apis just fikir dengan confident Apis boleh je pergi dekat situ dan bercakap bila interview. Tapi sebenarnya korang perlu ada basic knowledge untuk korang pergi interview. Okey, untuk tips yang ketiga, korang kena banyak baca artikel dan news berkenaan tugasan dan juga isu semasa. Sebab basic knowledge ni sangat penting bila korang nak pergi temuduga. At least korang taklah nampak kosong bila korang ditanya oleh penemuduga. Okey, contoh macam Apis, dulu Apis temuduga untuk dalam bidang medical. So Apis banyak baca tentang
tentang dengue, malaria, and even cara suntikan untuk diorang buat dekat hospital pun Apis baca. So at least bila penemuduga tanya Apis, apa yang awak tahu tentang jawatan yang awak ambil ni, so I can explain lah tentang penyakit. Apis boleh explain tentang injection. So korang kena just well prepare lah, just untuk in case kalau dia tanya soalan macam ni, so korang boleh tahu macam mana nak jawab dengan penemuduga. Sebab kebanyakan orang bila dia ditanya soalan macam ni, dia macam gagap and tak tahu anything basic berkenaan dengan tugasan yang diorang ambil. So korang kena alert pasal ni, and korang kena jadi macam sangat-sangat professional bila korang bercakap berkenaan basic knowledge yang korang ada tu. So korang kena pandai relate satu-satu apa yang korang cakap tu supaya dia nampak macam menarik bila penemuduga tanya korang. Okay, untuk tips yang keempat, korang kena cakap dengan jelas and menggunakan perkataan secara baku. Ni yang Apis belajar masa Apis form 6. Kalau Apis tak belajar ni masa form 6, mungkin Apis tak boleh bercakap macam ni, yang sangat-sangat jelas bila korang dengar orang bercakap. Bila korang bercakap dengan jelas ni, communication kan satu benda yang penting. Bila diorang tengok korang nampak macam sangat confident and perkataan korang pun nampak macam jelas, ni akan membantu korang untuk dapat kerja dengan mudah. Of course lah, diorang nak tengok and nak ambil kaki tangan dia seorang yang sangat profesional and sangat berani bercakap ke hadapan. Especially kalau macam bidang Apis kan dalam bidang medical. Mostly kami akan bercakap dengan pesakit. So that's why mungkin dari situ dia nak tengok macam mana Apis boleh bercakap dengan public. Adakah Apis macam gagap or I'm just be myself, just confident. So korang kena betul-betul prepare. Korang boleh tengok je macam mana cara untuk bercakap secara baku. Korang boleh berlatih selalu macam mana nak sebut ayat-ayat tu secara macam relax. Lepas tu dia macam nampak jelas bila kita dengar dekat telinga. Faham tak? Sebab latihan ni sangat penting bila korang nak bercakap. Sebab communication skill ni korang kena buat latihan. Sebab skill ni adalah kemahiran. So kemahiran korang kena perlu praktis. Sebab kalau korang tak praktis kemahiran macam ni, korang akan terlepas banyak peluang. Tak kisahlah korang punya ayat lintang pukang, tapi at least korang punya communication skill dia tak macam mengarut and then tergagap-gagap dan macam tak betul. At least korang punya lenggokkan ayat tu betul. So make sure korang pastikan bila korang bercakap, korang kena relax and then korang kena praktik betul-betul. Sebelum korang cakap, korang kena fikir. Sebab tu adalah benda yang sangat penting bila kita nak pergi temuduga. Bagi Apis pun, Apis akan pilih my kaki tangan yang sangat-sangat confident and sangat-sangat professional. Sebab benda ni pun boleh dipraktis. If korang praktis betul-betul, mungkin korang akan dapat lulus punya temuduga ni. So jangan risau, just practice well, okay? Okay, untuk tips yang kelima, tips ni juga penting. Korang kena gumpal semua soalan berkenaan dengan temuduga dan korang kena buat latihan depan cermin. Sebab benda ni sangat membantu Apis. Especially dulu Apis adalah seorang pemalu, tapi bila Apis masuk form 6, Apis perlu ke hadapan and I need to be a leader. So before Apis jadi a lot of leader masa Apis tingkatan 6, Apis kena buat latihan macam mana Apis bercakap dengan orang. So the first thing, Apis akan guna teknik bercakap dengan cermin. This teknik sangat-sangat membantu untuk Apis naikkan keyakinan. Lepas tu buat Apis tak rasa malu bila bercakap dengan orang. So korang boleh guna teknik ni untuk korang praktik sebelum korang interview. Sebab bila korang nampak confidence, orang pun macam yakin dengan korang. Dia tengok korang ni macam nampak professional, so dia orang akan ambil korang untuk bekerja. So setiap soalan-soalan tu, okay, macam yang Apis cakap tadi, semua soalan-soalan tu korang kena kumpul. And then bila korang tengok cermin, korang cuba tanya soalan tu dekat cermin and korang jawab sendiri jawapan untuk soalan tu. So dari situ, kalau korang praktis dengan cara macam tu, lama-lama korang akan build korang punya confidence. Lepas tu korang akan lebih selesa untuk bercakap dengan awam. Sebab even Apis pun, Apis nak bercakap depan kamera ni, I need a lot of practice. Apis kena cakap selalu. So nampaklah macam Apis bercakap dengan korang sebenarnya, tapi this kena banyak practice. So bila korang banyak bercakap, korang akan tahu macam mana nak guna ayat dengan betul. Macam Apis cakap untuk tips yang keempat tadi, macam mana menggunakan ayat yang betul, macam mana nak guna lenggokkan ayat yang betul, dan macam mana nak bakukan ayat korang dengan betul.
So benda ni memang kena practice. Jadi untuk tips kelima, kena kumpul soalan dan berlatih depan cermin. Jangan risau, jangan takut. Biarlah orang nak kata korang gila, tapi as long korang ada usaha untuk nak dapat kerja. Sebab yalah, bukan senang korang nak dapat kerja, and then kerja yang korang nak dapat pun bukan semudah apa yang kita fikir. Semua dalam hidup ni kita kena praktik, and kita kena usaha betul-betul untuk dapat yang kita nak. Jadi Apis rasa korang jangan putus asa. Even Apis pernah pergi interview banyak kali and banyak tempat. Melalui pengalaman yang Apis pergi tu, benda ni sangat-sangat membantu Apis untuk baiki diri Apis jadi yang lebih baik. So Apis boleh fix everything benda yang salah yang Apis pernah laku masa Apis interview sebelum ni, untuk compile untuk the whole video. I hope video ni sangat membantu korang, sebab Apis faham bukan senang nak dapat kerja, tapi as long as korang usaha, everything will gonna be okay. Korang kena jadi the excellent one bila korang practice. Sebab benda ni Apis faham kadang-kadang benda ni sangat exhausted bila korang kena banyak latihan, tapi just keep trying. I know you can. And also me, Apis pun boleh. Apis pun dah habis study, and Apis pun dah share video ni dengan korang. So Apis yakin korang pun boleh. Apis nak nasihatkan korang jangan putus asa. Tak kisah apa orang cakap, sekurang-kurangnya korang usaha, okay? Apis harap video ni memberi manfaat kepada korang. Bagi siapa-siapa yang tengah temuduga sekarang ni, good luck untuk temuduga yang korang lalui. And then bagi siapa-siapa yang lulus, Apis doa supaya korang akan tetap sukses dalam hidup korang. So jangan pernah putus asa dalam kehidupan. Everything will gonna be okay kalau korang betul-betul berusaha. Thank you for watching me. Jangan lupa korang komen bawah ni kalau korang ada apa-apa nak tanya Apis. Mungkin Apis boleh buat video lagi satu untuk berkenaan dengan this interview, ataupun Apis boleh buat video tentang perkara lain. Korang boleh like dekat bawah ni. Make sure korang like video ni, okay? And thank you for watching me. Jangan lupa pakai your sunscreen and subscribe to my YouTube channel. Okay, bye guys.